Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pertemuan dalam perkongsian maghrib. Di sini selepas daripada kita berjaya menghabiskan 40 hadis berkenaan tentang sebaik-baik perkara dan amalan ataupun al-arba'un al-khairiyah, kita mula masuk pada buku 40 hadis akhlak mulia, yang mana menceritakan tentang akhlak. 40 hadis ini menceritakan tentang akhlak. Moga-moga kita dikurniakan dengan akhlak yang baik, akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah itu akhlak? Maka kata Syekh Fahmi Zamzam, akhlak mulia hakikatnya adalah hasil daripada iman yang berada jauh di lubuk hati. Akhlak lahir daripada iman. Dan beliau akan terangkan kenapakah akhlak adalah hasil daripada iman. Orang yang sempurna iman mesti akan sempurna akhlak. Seseorang itu tak boleh kata iman dia bagus, iman dia kuat, tetapi akhlak dia teruk. Akhlak adalah luaran yang terhasil daripada iman yang kuat di dalaman. Sebaliknya, orang yang runtuh akhlaknya menunjukkan di atas keruntuhan iman yang ada pada dadanya. Lalu akhlak adalah ciri utama bagi setiap orang Islam. Setiap orang Islam itu dilihat pada akhlak dia, pada percakapan dia, perbuatan dia. Kerana iman berada dalam hati. Kerana hakikat iman berada dalam hati. Yang boleh dinilai daripada zahir adalah akhlaknya. Ia akan dapat memelihara segala tindakan dan perbuatan seseorang. Iman yang benar-benar kuat dalam hati akan menjadikan akhlak kita baik, kerana dia boleh menjaga dan memelihara akan akhlak luaran manusia. Dan orang yang beriman bahawa Allah itu mengetahui segala perbuatan, dan ia beriman bahawa Allah akan membalas segala perbuatan yang dilakukan, pasti dia tidak akan berani melakukan sebarang akhlak yang tidak baik. Apatah lagi maksiat, sama ada terhadap Allah akhlak yang tak baik tadi, seperti meninggalkan salat, ataupun akhlak yang tidak baik kepada manusia, seperti mana mengambil hak manusia, pada waktu itu mengkeji manusia dan menyakiti hati manusia. Lalu sebab itu sabda Nabi SAW dalam sepotong hadis riwayat Musnad Ahmad, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman, maksudnya iman tak sempurna bagi orang yang tidak ada akhlak amanah pada dirinya. Kita sedang membaca daripada kitab 40 hadis akhlak mulia, yang mana kebanyakan daripada sahabat-sahabat ada buku ini, maka kita sedang berada di mukaddimahnya. Lalu tajuk yang kita telah kongsikan, kerana saya nampak ramai yang baru join, adalah akhlak lahir daripada iman. Iman yang kuat pasti membuahkan akhlak yang baik. Akhlak yang rosak datang pada waktu itu daripada iman yang lemah. Dengan demikian, maka kita mendapati Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna iman dia. Ini adalah berdasarkan kepada kesempurnaan akhlak Nabi SAW. Lalu kita sedang membaca daripada 40 hadis akhlak Nabi SAW. Sebab itu Nabi SAW paling sempurna iman. Bila Nabi paling sempurna iman, maka Nabi punya akhlak pun paling sempurna. Jadi, manusia yang paling tinggi tingkatan imannya adalah manusia yang paling tinggi akhlaknya. Tak boleh dipisahkan. Orang yang iman dia kuat, akhlak dia pasti tinggi. Sebab itu ketika mana Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang bagaimana dia nak terangkan akhlak Nabi, jawapan Aisyah adalah ringkas namun padat. Kata Aisyah dalam hadis riwayat Muslim, kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Apakah maksud akhlak Nabi adalah Al-Quran? Bererti Nabi SAW memiliki akhlak yang sangat tinggi seperti mana akhlak-akhlak yang ada diterangkan dalam Al-Quran.
Kenapa? Sebab Nabi mengamalkan segala sifat-sifat yang sifat-sifat mulia yang Al-Quran perintahkan, dan Nabi meninggalkan segala larangan-larangan yang Al-Quran larang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi umpama contoh hidup kepada segala akhlak mulia yang ada dalam Al-Quran. Namun, siapakah yang mampu nak mengamalkan semua akhlak dalam Al-Quran? Tidak lain tidak bukan orang yang ada iman. Sebab itu akhlak dan iman tidak boleh dipisahkan. Seterusnya, ketinggian dan keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam diakui oleh orang yang dekat dengan Nabi, kawan dan juga lawan. Seperti mana yang disebutkan dalam kisah sirah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah SWT memperakui akhlak Nabi dalam suratul Qalam ayat yang keempat, firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Allah pada waktu itu memuji akan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila akhlak Nabi yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling sempurna, sebab itu Allah menyuruh kita manusia untuk mengikuti, mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Nabi sebagai ikutan dan juga teladan. Firman Allah di dalam suratul Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu wahai manusia pada diri Rasulullah adanya ikutan teladan yang baik. Dan Nabi SAW sendiri pada waktu itu terangkan kepada umat baginda bahawa Nabi dihantar untuk mengajar akhlak, untuk menyempurna akhlak, untuk membimbing manusia kepada akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta, sabda Nabi SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya sahaja aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lalu jelas kepada kita bahawa tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah adalah untuk mengajar umat baginda akhlak yang mulia, sama ada akhlak kepada Allah daripada sudut ibadah dan juga ketetapan-ketetapan, apatah lagi akhlak sesama manusia. Maka buku yang kita nak kongsikan ini, dan kita tengok mana yang kita sempat dalam baki Ramadan ini, nak mengajar kepada kita tentang contoh-contoh ideal yang kita boleh ambil daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang akhlak. Lalu sebab itu kita baca hadis yang pertama. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi dan juga tag rakan-rakan yang lain kepada yang belum. Lalu hadis yang pertama dibawakan tajuk bahawa antara akhlak yang mesti ada pada setiap umat Nabi SAW adalah kasih sayang sesama umat Islam. Kasih sayang. Kasih sayang kerana harta itu banyak. Kasih sayang pada waktu itu kerana dunia banyak. Kasih sayang pada waktu itu kerana urusan-urusan tertentu banyak. Tetapi di sini kasih sayang adalah semata-mata kerana agama. Sebab itu dari riwayat daripada Nu'man bin Bashir, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muka surat yang pertama, maka kata Nu'man bin Bashir, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang-orang yang ada iman di dalam hatinya itu, mereka akan saling cinta mencintai, saling kasihi mengasihi. Orang yang benar-benar ada iman, dia akan mencintai orang beriman yang lain. Orang yang benar-benar ada iman, dia akan mengasihi orang lain. Lalu Nabi SAW bagi perumpamaan seperti badan. Apabila badan itu dikira satu, seperti orang beriman dikira satu, maka apabila mana-mana anggota badan yang ditimpa penyakit, contohnya sakit pada gigi, tetapi apa natijahnya? Maka seluruh anggota badan akan turut serta berjaga malam dan bahkan menjadi demam. Itu nak menunjukkan kebersamaan seluruh anggota badan.
Begitu juga sepatutnya orang beriman kasih sayang dia, cinta mencintainya, bertimbang rasa sesama mereka perlu pada waktu itu ada, bukan kerana kepentingan dunia, bukan kerana habuan yang tiba, bukan kerana apa-apa, tetapi semata-mata atas landasan iman. Sebab itu disebutkan di sini pada keterangan, beginilah sepatutnya perpaduan dan kerjasama di kalangan umat Islam, tanpa mengira suku bangsa, tanpa mengira warna kulit dan bahasa, tanpa mengira apa jua perbezaan. Asalkan orang itu adalah Islam, maka pada waktu itu kita patut saling kasih mengasihi, cinta mencintai, tolong menolong. Kerana umat Islam adalah umpama satu badan yang apabila satu anggota badan sakit, maka bahagian lain akan turut merasa terkesan daripada musibah dan juga daripada perkara tersebut. Maka ini hadis yang pertama berkenaan tentang kasih sayang sesama umat Islam. Hadis yang kedua menceritakan tentang sikap lemah lembut. InsyaAllah kita akan sambung esok. Kita mula pembacaan buku yang baru, 40 hadis akhlak yang mulia. Lalu kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkannya sebagai rujukan, boleh sahaja tekan link yang ada di ruang komen. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang lain setiap hari. Jika tidak ada sebarang keuzuran, kita berjumpa jam 8 malam dalam perkongsian hadis sepanjang Ramadan ini. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.